Ini mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keampunan darinya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, kita menggunakan kita hidayah mustaqim fi suluki maslakil muttaqin yang disusun yang diterang oleh Syekh Abdul Samad Al-Kaimban. Sambungan untuk surat 21 di bawah pembahasan pada bab yang pertama pada menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun setengah daripada sifat-sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Bagaimana sifat wajib bagi Allah, 20 sifat itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berlawanan dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat yang jaiz, yang artinya harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka iaitu berbuat yang mungkin atau meninggalkan berbuat akan dia, yakni harus diperbuatnya dan harus tiada diperbuatnya akan yang mungkin itu, maka tiada wajib atas yang berbuat akan dia dan tiada wajib meninggalkan akan dia. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh buat. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperbuatkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta para malaikat, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak akan ciptaan malaikat, maka dicipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya berkehendak yang menciptakan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cipta. Nah, sebab itu disebut para malaikat ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Di antara apa yang disebut sebagai golongan yang muqarrabun, golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adalah orang maknanya adalah golongan yang taat patuh kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak melakukan maksiat apa yang diperintahkan Allah, melaksanakan akan perintah tersebut. Inilah para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mereka di atas ketaatan mereka. Mereka adalah golongan yang hampir dengan Allah, golongan yang disebut sebagai malaikul a'la, golongan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada wajib atasnya berbuat akan dia dan tiada wajib meninggalkan akan dia. Seumpama kita nyatakan, sekiranya Allah berkehendak, Allah berbuat. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berbuat ini. Yang mungkin sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala nakkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dan hendak. Itu di antara apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, ma yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kepadanya, man yu'til hikmata man yasha, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kepada dia akan hikmah, memberi dia akan hikmah. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hikmah padanya, nescaya dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang banyak. Tentu apa yang dirahmati oleh Allah. Dan sifat-sifat yang wajib pada hak segala Rasul itu 3 perkara. Dan kitab ini dia tak 3 perkara. Bagi sifat yang ada pada Rasul itu 3 perkara. Sebenarnya daripada kitab-kitab lain ada yang disebut 4 perkara,
yang mana ia merupakan sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama siddiq, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya kepercayaan, ahli jujur. Yang ketiga tabligh, yakni menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu menyampaikan akan dia kepada segala makhluk. Sebagaimana contoh dalam kitab lain ditambah lagi dengan sampana, cerdik, bijaksana. Siddiq, amanah, tabligh, sampana. Cuma dalam kitab ini dia tidak letakkan sampai 4 sifat yang ada pada Rasul, hanya diletakkan 3 sifat. Adapun tabligh itu disebut di dalam kitab-kitab tauhid, sifat-sifat Rasul ini disebut 4 kalangan. Nota kecil itu tentang kitab-kitab lain berkenaan dengan ilmu tauhid ini disebutkan bahawa sifat bagi Rasul itu ada 4, termasuk di dalam kitab Sayyidul Salihin karangan Syekh Abdul Samad Al-Salimbani. Termasuklah kitab Syekh Abdul Samad Al-Salimbani sendiri. Dan sifat yang keempat itu ialah safanah, artinya bijaksana, dan lawannya yang mustahil ialah baladah, artinya bodoh. Lawan bagi bijaksana ni adalah bodoh. Ada apa yang dirahmati? Ini sifat yang ada pada Rasul, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bagi Rasul itu 4 sifat, yang mana Rasul itu mempunyai 4 sifat tersebut yang menjadi syarat bagi seseorang Rasul itu, ataupun menjadi syarat seseorang itu diangkat menjadi utusan Allah di kalangan Rasul-Rasul Allah. Baik, ada pun sifat yang mustahil atas mereka itu, maka iaitu lawan sifat yang 3 itu. Jadi sifat wajib, ada pun sifat mustahil, sifat yang berlawanan dengan apa yang telah kita katakan tadi, dengan 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, al-kazib. Kazib artinya dusta. Bagaimana lawan bagi kazib ini adalah siddiq, benar, lawannya dusta. Kedua, al-khiyanah. Khiyanah bagi dia lawannya amanah. Jujur bagi lawannya adalah khiyanah, artinya curang. Adapun yang ketiga ialah al-kitman, iaitu menyembunyikan lawan bagi sifat wajib bagi Rasul, iaitu tabligh. Tentu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut sebagai asas bagi Rasul itu mempunyai 3 sifat ataupun 4 sifat yang disebut dalam kitab-kitab lain. Apa yang disebut dengan siddiq, benarnya para Rasul ini, benar dengan dalil yang dibawa oleh para Rasul, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para Rasul membuktikan kebenaran risalah yang ada. Alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun. Dikala Fir'aun memiliki kehebatan dari segi ilmu sihir, datangnya Nabi Allah Musa alaihi salam menyingkir ahli-ahli sihir ni dengan mukjizat yang besar. Bagaimana peristiwa ketika mana ahli-ahli sihir melepaskan tali jemal itu menjadi ular yang besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Allah Musa alaihi salam mencampak tongkatnya menjadi ular yang lebih besar, memakan ular-ular yang dilepaskan oleh ahli sihir. Sehingga berimannya ahli sihir kerana perkara itu tidak mungkin berlaku sekiranya ia sihir tidak akan memakan ular-ular sihir. Adapun apa yang berlaku itu adalah satu perkara yang luar biasa, satu perkara yang sudah pasti datang dari Maha Pencipta, yang merupakan mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu juga tuan-tuan mukjizat yang dikurniakan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Di saat masyarakat Arab pada ketika itu maka mahir dengan ilmu kesastraan, tinggi bahasa, apa yang disebut sebagai ilmuwan bahasa pada ketika itu, maka dicabar di saat mereka mengatakan apa yang dibawa oleh Muhammad itu merupakan satu penceritaan reka cipta daripada Muhammad itu sendiri. Ketika itulah Nabi SAW mencabar mereka mendatangkan seumpama Al-Quran, dan tidak mampu mendatangkan seumpama Al-Quran. Sehinggalah dicabar, cabaran diturunkan cabaran itu menjadi perkara yang paling rendah cabaran, sehingga kan didatangkan hanya satu surah yang pendek seumpama Al-Quran. Maka tidak boleh mendatangkan seumpama satu surah, walaupun satu surah yang pendek sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan melalui firman-Nya Al-Quranul Karim. Ini membuktikan bahawa di saat mereka mengagung-agungkan apa yang ada pada ketika itu, turunnya apa yang disebut sebagai mukjizat, melemahkan mereka dan membuktikan bahawa itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara apa yang disebut sifat wajib bagi Rasul itu ialah siddiq, benar, yakni benar apa yang dibawa, benar apa yang diungkapkan, benar apa yang dilaksanakan oleh para Rasul dalam membawa risalah ketuhanan, dalam membawa risalah kenabian. Ini yang pertama yang disebut sebagai sifat siddiq, sifat yang benar, yang wajib bagi Rasul itu. Adapun yang kedua itu ialah sifat amanah, artinya jujur. Nabi SAW, jujurnya Nabi SAW tidak pernah mendatangi ataupun menyatakan sesuatu melainkan perkara itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Jibril alaihi salam datang membawa wahyu kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam mengajak Nabi membaca Al-Quran, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang bacaan terlekat di dada Nabi dan diajar akan perihal yang dikehendaki melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun apa yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar kepada para sahabat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah, mendapat tarbiyah langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memelihara Al-Quranul Karim. Ini tuan-tuan yang disebut amanahnya Nabi dalam membawa risalah ketuhanan. Dan yang ketiga ialah tabligh, menyampaikan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembunyikan walaupun satu ayat. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul ketika umur 40 tahun, bermulanya dakwah Nabi menyampaikan risalah Islam, sehinggalah wafat junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur 63 tahun. 63 tolak 40 tahun, 23 tahun. Itulah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dan menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masyarakat, pada kaum sahabat, kepada kaum keluarga, sehinggalah masyarakat Arab pada ketika itu. Tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah, sehingga kan di antara ayat yang terakhir turun kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Maidah, ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan.
Ada hari kami sempurnakan, hari ini kami sempurnakan bagi kamu. Al-yawma akmaltu lakum, sempurnakan bagi kamu agama kamu. Ini di antara ayat yang terakhir. Bukan ayat yang terakhir, tapi di antara ayat-ayat yang terakhir turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan bahawa sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kami sempurnakan bagi agama kami. Al-yawma akmaltu lakum, kami telah sempurnakan agama kamu, dan kami telah menyempurnakan nikmat juga kepada kamu dengan datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faham di kalangan para ulama dalam menafsirkan ayat ini bermaksud setelah turunnya ayat ini, turun beberapa ayat setelahnya wafatlah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan kepada kita bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah perkara yang telah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Nabi sallallahu tidaklah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan telah disampaikan oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat pada ketika itu. Maka di sinilah apa yang disebut di antara sifat para nabi itu tabligh, menyampaikan. Dalam kehidupan kita, orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan barangkali ada ilmu-ilmu, walaupun dia ada anak buah dia. Walaupun tuan-tuan dalam kita kata menyemarakkan tujuan tersebut dengan amalan perniagaan, ada barangkali ilmu-ilmu yang tidak dipeturun, tapi tidak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah kenabian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sebagaimana telah dikehendaki oleh Allah, bagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Betapa perlunya kesungguhan bagi para utusan-utusan Allah ini, yang mana mereka adalah golongan yang disebut golongan yang dinyatakan sebagai mana sifat mereka adalah tabligh, menyampaikan risalah yang dibawa oleh mereka kepada masyarakat. Masuklah yang kelima, yang keempat ialah faqanah. Bagi seorang nabi, seorang rasul itu mesti mempunyai fikiran, bukan setakat waras tapi bijak. Fikirannya apa yang disebut bijaksananya para rasul, bijaksananya dalam mereka menyampaikan risalah, bijaksana dalam tindakan dan ucapan mereka. Malah setiap apa yang keluar daripada lidah mereka, mulut mereka adalah kata-kata yang penuh dengan hikmah. Ini di antara ciri dan sifat yang wajib bagi para rasul itu. Dan berlawanan apa yang telah kita nyatakan, iaitu sifat yang mustahil bagi rasul itu ialah dusta dalam membawa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Tak pernah mereka mendustakan, melainkan apa yang dinyatakan oleh Allah itulah yang mereka sampaikan kepada umat manusia. Walaupun menghadapi saat getir dalam perjuangan mereka, menghadapi liku-liku perjuangan yang begitu mencabar, bukan setakat dipeleceh, sehingga kan bagaimana telah kita nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi golongan-golongan yang menentang dakwah Nabi. Bukan hanya mereka ini menghina Nabi, bukan hanya mereka ini memperleceh, bukan hanya dalam keadaan mereka menyakiti hati dan tubuh badan Nabi,
tapi sampai peringkat untuk membunuh Nabi. Ini tentu perjuangan yang dibuat oleh Nabi, perjuangan yang benar. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, melainkan itu adalah satu perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan melalui kebenaran kalamnya, yakni kalam Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, sifat yang mustahil itu berlawanan dengan sifat amanah, jujur, itu ialah sifat khianat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengkhianati apa yang diperjuangkan oleh Nabi dalam menyampaikan risalah. Dan yang ketiga ialah kitman, menyembunyikan. Sebagaimana telah kita nyatakan, sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasul itu adalah menyampaikan tabligh, menyampaikan suruhan, menyampaikan ajaran, menyampaikan risalah ketuhanan kepada umat manusia. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu, yaitu menerima barang sesuatu daripada al-i'radu al-bashariyah, yakni sifat-sifat kemanusiaan yang tiada membawa kepada mengurangkan martabat mereka yang tinggi itu, seperti sakit dan barang yang sebagainya. Adapun para rasul, para nabi ini, mereka manusia sebagaimana kita. Mereka berjalan seumpama kita. Mereka berkahwin, makan, minum bagaimana kita. Itu dinyatakan oleh golongan musuh-musuh Islam ini. Mereka tidak menerima dakwah Nabi. Kenapa? Mereka tak nak utusan Allah ini di kalangan manusia. Sehinggalah kata mereka, adakah patut Nabi itu jalan sebagaimana kita jalan, makan sebagaimana kita makan? Mereka nak bahawa apa yang diutuskan oleh Allah itu adalah di kalangan para malaikat. Sekiranya para malaikat itu diutuskan oleh Allah, maka binasalah mereka. Tetapi dengan diturunkan utusan Allah itu di kalangan manusia juga, kerana hikmahnya, sebagaimana diketahui bahawa manusia ini mempunyai naluri tidak seumpama malaikat. Sehingga kan apa yang diperbuat oleh Nabi di saat dakwah Nabi di bumi Taif, menghadapi kesukaran, disakiti oleh Nabi, datangnya malaikat mengatakan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, maukah aku hempapkan mereka ini dengan bukit? Apa kata Nabi? Nabi mendoakan. Kata Nabi, jangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka, barangkali adanya zuriat mereka nanti akan menjadi mata rantai perjuangan Nabi. Kerana mereka adalah umat yang tidak mengetahui, sehinggalah datang dakwah Nabi kepada mereka. Menentang Nabi barangkali kerana sifat jahilnya mereka dalam memahami agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Inilah tentuan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan utusan Allah ini di kalangan manusia. Di antara sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat lihat apa sifat Nabi. Dikala orang mencaci Nabi, menghina Nabi, diperbuat Nabi macam-macam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membantah dakwah Nabi, apa yang ada pada junjungan Nabi. Tetapi apabila agama itu dihina, diperlakukan dengan berbagai tindakan, Nabi lah orang yang pertama menentang. Ini di antara apa yang kita nak sebut akhlak Nabi. Orang nak kata kat kita apa tuan-tuan kata, tapi jangan orang kata kepada agama kita, memperleceh Nabi kita, menghina Nabi, menghina Al-Quran. Kita sepatutnya orang yang perlu bangkit mempertahankan agama kita, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik,
Dalam dakwah Nabi macam-macam orang katakan Nabi. Berbagai tuduhan lontaran yang mereka lontarkan kepada batang tubuh Nabi, sehingga apa yang dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dakwah Nabi kepada mereka, mengatakan ada sihrun mubin, apa yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah sihir yang nyata. Lah itu dikatakan kamu ni Muhammad sah gila. Mana tuan-tuan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau kita boleh kaji perumpamaan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, telah berlakunya di waktu subuh tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam himpunkan masyarakat Quraisy di sekitar Kaabah pada ketika. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai kaumku, malam tadi aku di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Datang Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Betul kan Muhammad? Lailan. Isra ni bukan dekat tuan, daripada bumi Masjidil Haram, bumi Makkah, menuju ke bumi Syam, Masjid Al-Aqsa di Palestin. Tuan, itu perjalanan darat ni. Kemudian naik daripada bumi naik ke langit sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi cerita begitu dan tuan, datang Abu Jahal. Kata Abu Jahal, lailan, satu malam je Muhammad. Nabi kata, lailan, satu malam je. Dia kata, ajib, pelik. Dia kata, confirm kau wahai Muhammad gila. Dia kata. Dan ni agama. Agama dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh nak nilai dengan fikiran kita. Solat kita ni tuan-tuan bermula dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Naik turun. Patutnya kalau nak ikut daripada turun lah. Tapi tidak, diulang-ulang. Kalau 4 rakaat 4 kali ulang. Dalam sembahyang gitu. Untuk kita begitu, mula dengan niat, kemudian basuh muka, diakhiri dengan basuh kaki. Dah basuh muka, kemudian basuh tangan, basuh kepala balik, turun naik. Kalau kita kata ikut logik lah tuan-tuan, ambil basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, dah. Dia dari atas turun bawah. Tapi tidak begitu. Agama datang kepada kita supaya kita senantiasa diminta untuk beriman dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita patuh. Inilah yang disebut oleh Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Orang yang beriman ni ialah di antaranya orang yang menyatakan keimanan mereka perkara yang tidak boleh mereka lihat dengan panca indera, melainkan keimanan mereka dengan ketaatan kepada Allah. Taat mereka kepada Allah. Kita dengar daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal akhirat, menceritakan titian sirat, bagaimana keadaan, menceritakan setelah mati adanya hari kebangkitan. Itu semua tuan-tuan perkara yang tuan-tuan kita nak fikir tak sampai. Baik, orang yang beriman mesti beriman. Kerana di antara orang yang beriman itu sifatnya ialah beriman kepada perkara yang baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut bahawa adapun sifat yang harus bagi Rasul itu barang sesuatu daripada al-i'rad al-bashariyah, yakni sifat-sifat kemanusiaan yang tiada membawa kepada mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Para Rasul ini mempunyai mulia di sisi Allah. Siapa Rasul itu? Seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dan dipilih oleh Allah. Itu Rasul, seorang lelaki yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjadi utusannya. Diturunkan wahyu kepadanya, lalu mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Para nabi, mereka diturunkan wahyu untuk diri mereka sendiri. Adapun rasul diturunkan wahyu, lalu mereka diminta untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini tafsiran berkenaan dengan rasul. Adapun rasul itu mereka ini adalah mulia. Adapun perbuatan mereka, makan, minum, mereka jalan, berlari mereka barangkali tidak menjejaskan kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Sakit Nabi, menjejaskan kedudukan Nabi tak, tuan-tuan? Nabi SAW tak menjejas pun. Nabi pernah disihir, Nabi sakit. Kata ulama, kenapa Nabi SAW disihir dan Nabi SAW sakit pada ketika itu? Itu di antara hikmah ketika mana Nabi SAW disihir. Nabi mengajar para sahabat bagaimana untuk membuang sihir yang disihir kepada junjungan Nabi. Lalu diajar dengan ajaran agama. Di antaranya untuk merungkai sihir itu baca dengan 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Merungkai sihir ini antara ajaran Nabi SAW. Maka semua yang berlaku itu menjadi hikmah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Adapun Nabi ini sifatnya apa? Basyariyah al-i'rab al-basyariyah, yakni sifat-sifat kemanusiaan sebagaimana manusia. Darah Nabi tetap merah, tidak jadi hijau, dan tetap merah darah Nabi. Dalam peperangan apa? Peperangan Uhud. Tentang Nabi ni tentang darah. Darahnya Nabi tentang warna merah juga. Kerana apa? Nabi SAW adalah manusia. Nabi demam. Saat Nabi SAW menghadapi sakaratul maut, diceritakan bagaimana keadaan Nabi, geringnya Nabi. Tuan-tuan, dalam keadaan sukar Nabi, panasnya Nabi, tuan-tuan, letak air ke tubuh Nabi kering. Air tersebut nak menunjukkan betapa panasnya Nabi. Nabi, tuan-tuan, Nabi menghadapi sakit bagaimana sakitnya manusia yang, tuan-tuan, sebagaimana kita tidak terlepas daripada menghadapi saat itu. Walaupun kita hari ini sihat, ada masa-masa tertentu dan diuji oleh Allah dengan kesakitan. Ini juga yang berlaku kepada junjungan Nabi SAW. Kerana Nabi itu harus bagi Nabi bersifat dengan al-i'rab al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf aqil baligh, orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi, yang tiada pandai membaca menulis daripada Quraisy, yakni orang Quraisy ataupun Arab Quraisy, diperanakkan di bumi Makkah Al-Mukarramah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah Al-Munawwarah. Ini i'tiqad kita. Bagaimana i'tiqad kita bahawa Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi. Bangkitkan Nabi dalam keadaan ummi. Ummi ni apa? Ummi ini ialah orang yang tak tahu membaca dan menulis. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang rasul yang ummi. Ummi ialah orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Daripada kaum Quraisy, yakni Arab Quraisy. Diperanakkan di bumi Makkah. Nabi lahir di bumi Makkah dan wafat di bumi Madinah Al-Munawwarah. Tentang bumi Makkah ni sebab apa disebut Al-Mukarramah?
Mukarramah itu bagi menyatakan bahawa bumi Makkah itu adalah bumi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan. Adapun nama Al-Madinah Munawwarah itu diletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa diletakkan dengan Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Bagaimana tuan-tuan, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah Nabi daripada bumi Makkah sampai ke bumi Madinah, disambut orang Madinah pada ketika itu yang dipanggil sebagai golongan Ansar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang ketiga. Bagaimana tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang beriman itu, ciri orang yang beriman itu, mereka ini mengasihi golongan Ansar. Itu di antara keimanan orang yang beriman ialah mengasihi golongan Ansar. Adapun orang yang munafik itu membenci golongan Ansar. Disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tuan-tuan, kita pergi Mekah, ada menunaikan haji dan umrah, kita masuk bumi Madinah. Walaupun apa pun berlaku, kita zahirkan kasih sayang kita kepada golongan Ansar, orang Madinah. Golongan Ansar ni siapa mereka? Ialah terdiri daripada dua suku. Yang pertama suku Aus dan suku Khazraj. Campur daripada dua suku ini jadilah golongan Ansar. Mereka ini adalah golongan yang tuan-tuan, ketika mana susahnya Nabi berdakwah, Nabi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalau di bumi kelahiran Nabi oleh golongan masyarakat Quraisy, kufar Quraisy pada ketika itu. Golongan Ansar yang menerima Nabi, sambut Nabi. Besarnya jasa Nabi, besarnya jasa mereka kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memuliakan golongan Ansar. Baik tuan-tuan, kita pergi Makkah, kita pergi Madinah, sama ada mengerjakan haji umrah, pastikan tuan-tuan, bila kita masuk saja bumi Madinah ini, kita senantiasa menzahirkan kecintaan kita, kasih sayang kita kepada golongan Ansar. Bukan tak ada orang masyarakat Madinah ni, orang yang tinggal di Madinah ni orang yang tidak baik, orang yang bukan semua orang, kan? Tapi kita nak nyata bahawa inilah jasa mereka. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tempat mereka menerima Nabi, susah payah mereka dalam dakwah yang dibawa oleh Nabi, mereka terima dalam keadaan mengangkat Nabi dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mereka imani saat itu. Ini golongan Ansar. Baik, dilahirkan di bumi Madinah Al-Munawwarah, dikuburkan di bumi, maksudnya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bumi Madinah Al-Munawwarah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak Abdullah dan anak Abdul Talib dan anak Hisham yang anak Abdul Manaf. Ni susul jalur keturunan Nabi. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tuan-tuan, disebutkan gitu. Dan disuruhkan, yakni diutuskan menjadi rasul kepada sekalian bangsa Arab dan Ajam, dan juga jin, di kalangan jin dan seluruh manusia. Dan setakat bangsa Arab, tuan-tuan, Nabi SAW tidak diutuskan sebagaimana utusan-utusan sebelum Nabi di kalangan para rasul terdahulu. Bukan hanya diutuskan di kalangan umat mereka masing-masing. Nabi Allah Isa umpamanya diutuskan kepada umat dia. Nabi Allah Musa itu juga diutuskan kepada umat. Adapun Nabi SAW bangsa Arab, keturunan Quraisy, dan setakat kepada
utusan diutuskan untuk menyampaikan kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh manusia di kalangan Arab dan juga Ajam, bukan Arab. Malahan kepada jin sekalipun dan keseluruhan manusia, pada bangsa jin. Nabi SAW pernah berdakwah kepada bangsa jin. Kemana tuan-tuan, Nabi SAW pergi dengan sahabat, Nabi buat satu bulatan, Nabi suruh sahabat duduk di situ, kamu jangan keluar daripada bulatannya. Lalu Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada bangsa jin, untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu ada di kalangan jin ni, mereka ni beriman. Selain daripada mereka ni Muslimnya mereka umpama macam kita lah, ada yang baik, ada yang tak baik. Ada golongan di kalangan mereka yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah disampaikan dakwah kepada mereka oleh junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi-Nabi terdahulu, iaitu penghulu segala manusia, dan iaitu terlebih daripada segala anbiya yang dahulu. Maksudnya tuan-tuan, setelah Nabi SAW diutuskan oleh Allah, Nabi SAW menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia dan juga jin. Bukan sahaja bangsa Arab, bukan sahaja pilih kepada bangsa-bangsa tertentu, tetapi kepada seluruh makhluk, termasuklah jin. Jadi rahmat kepada seluruh alam. Bagaimana tuan-tuan, Nabi SAW diutuskan dikala disyariatkan oleh Allah, maka syariat terdahulu yang dibawa oleh utusan-utusan di kalangan rasul-rasul terdahulu terbakal. Telah adanya syariat yang dibawa oleh junjungan Nabi SAW. Malahan ketika mana hampirnya berlakunya kiamat, dalam peristiwa alamatul kubra yaumul qiyamah, ada tanda besar berlakunya kiamat, turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Akidah kita apa? Kita yakin, kita percaya bahawa Nabi Isa masih lagi hidup, diangkat oleh Allah ke langit, dan dia akan turun pada penghujung berlakunya kiamat untuk membunuh Dajjal. Saat itu tuan-tuan, bagaimana keadaan Nabi Allah Isa alaihissalam? Turunnya di waktu subuh. Dalam keadaan umat Islam hendak menunaikan salat subuh ketika mana diazankan, ketika mana diiqamahkan. Maksudnya ketika mana diiqamahkan, ketika itu turunnya Nabi Isa. Adapun umat Muhammad ketika itu yang disebut Imam Mahdi, memerintahkan ataupun menyuruh dia untuk menjadi imam. Pada ketika itu Nabi Isa menolak, bahawa saat itu bukan saat dia, bukan masa dia, tapi masa Nabi SAW dan umatnya. Maka ketika itu yang jadi imam adalah Imam Mahdi dalam waktu subuh menjelangnya, ataupun apa yang kita sebut berlakunya ketika saat berlakunya pembunuhan terhadap Dajjal oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Baik, apa yang kita nak sebut? Syariat terdahulu dibatalkan oleh Allah, telah diutuskan Nabi SAW, maka diguna pakai syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dalam kehidupan keseluruhan makhluk yang ada pada ketika diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, utuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antara apa yang dinyatakan dalam sebuah hadis, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Mustika Hadis, kalau tak silap saya dalam jilid yang pertama, berkenaan dengan nubuwah, utusan, perasulan para nabi. Sehingga kan Nabi Allah Musa alaihissalam
minta kepada Allah supaya hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak, tuan-tuan, tidak berikan dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti syariat yang dibawa dilaksanakan pada ketika itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan besarnya apa yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi, diangkat kedudukan Nabi. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi para nabi dan juga para rasul. Tak adalah tuan-tuan nabi yang paling tinggi kemuliaannya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dinyatakan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di saat umat masing-masing bertemu dengan nabi mereka, rasul mereka, minta supaya dipercepatkan azab. Masing-masing jumpa dengan mula Nabi Allah Adam, kemudian Nabi Allah Nuh, Idris dan sebagainya, sehinggalah Nabi Allah Isa alaihi salam, semua serenda, tidak mampu untuk memohon kepada Allah supaya dipercepatkan azab. Ketika itulah mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud dalam tempoh sekian-sekian waktu disebut, sehinggalah Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Hari ini apa yang engkau mahu, wahai Muhammad? Maka doa Nabi kita supaya dipercepatkan amal, dipercepatkan apa yang disebut perhitungan di saat kita berhadapan huru hara hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, la faq, aku tak bangga, kata Nabi. Entah di saat masing-masing bertemu dengan Nabi, masing-masing minta dipercepatkan, minta syafaat. Tak boleh seorang Nabi pun bagi syafaat melainkan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la faq, aku tak bangga. Itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi Nabi dan juga Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap orang yang akil balik itu, insya-Allah kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang, insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.